Apa khabar semua? Dalam video ni kita nak tengok tentang satu kereta yang spoiler belakang dia boleh bergerak sampai sengit gila. Ikut kereta tu tengah belok ke mana. Kalau bergerak sikit je boleh terima lagi, tapi dia bergerak sangat banyak masalahnya. Jadi saya ada suspicious sikit lah benda ni sebenarnya function ke tidak. Nanti saya cerita. Kadang-kadang sampai pelik rupa dia. Okey, jom kita tengok kereta apa ni. Jadi kereta yang saya masukkan dekat sini adalah Zenvo TSR-S. Korang pernah dengar tak company Zenvo ni? Saya sendiri lepas diorang buat kereta yang pelik macam ni, barulah saya dengar pasal Zenvo. Sebabnya Zenvo ni dia berasal dari Denmark tau. Dan Denmark ni bukanlah negara yang terkenal dengan automotive industry. In fact, masa saya pergi sana dulu, memang lagi banyak basikal atas jalan tu berbanding kereta. Siap ada laluan dua hala untuk basikal dan ada traffic light mini untuk basikal. Comel je. Satu rumah pula sampai 7-8 biji basikal. Lagi satu, orang tak kenal sangat Zenvo ni sebab dia punya production kereta hanya 5 biji saja setahun. Boleh balik modal ke kalau buat 5 biji kereta saja? Sebagai comparison, kalau dekat Malaysia, setahun saja ada 500,000 kereta baru akan register atas jalan. Jadi maknanya kereta Zenvo ni memang harga akan berjuta-juta lah. Mungkin 5 juta ke atas barulah dapat balik modal. Dan memang betul, diorang punya kereta sayap sengit ni, TSR-S, harga dia lebih kurang 5 juta ringgit sebelum tax. Tapi kalau korang ada 5 juta ni, nak beli ke kereta Zenvo? Ataupun lagi korang prefer brand yang lagi terkenal? At least Ferrari ke? Jadi inilah cabaran hypercar manufacturer yang kecil macam Zenvo ni. Tapi walaupun dulu orang tak kenal sangat Zenvo ni, disebabkan dia buat hypercar model TSR-S ni, hampir semua orang yang minat kereta sekarang ni dah kenal siapakah Zenvo. Jadi saya sendiri tertanyalah sama ada spoiler yang bergerak ni betul-betul ada kesan ke pada downforce ataupun kereta tu sekadar publicity stunt saja. Kalau kata gimmick publicity, boleh dikatakan memang menjadilah. Cuma part downforce tu macam susah sikit nak percaya. First sekali, kereta ni enjin dia memang level-level hypercar lah. TSR-S ni dipasangkan dengan enjin 5.8 liter V8 yang boleh develop sampai 1177 horsepower. Dan kereta ni pun tak berat, dalam 1.5 tan saja. Sebabnya body structure dia dibuat mostly daripada carbon fiber. Tapi kalau ikutkan figure horsepower macam ni, bagi sebuah kereta yang level-level hypercar, tak adalah impresif mana, biasa-biasa saja. Ada je kereta lain yang horsepower dia tinggi macam ni. Ini bukan saya cakap enjin dia tak power tau. Enjin ni memang power. Cuma dengan harga dia yang juta-juta ringgit ni, kita kena compare dia dengan kereta lain yang sama taraf lah. Lagi satu yang pelik sikit dekat kereta ni adalah dia sebenarnya rear wheel drive. Jadi benda ni agak pelik sebab dengan horsepower sebanyak ni, most likely contact patch tayar tu dengan jalan tak akan cukup luas untuk deliver power sebanyak ni daripada enjin pergi dekat jalan. Pendek kata, traction untuk letakkan power sebanyak ni mungkin tak cukup lah kalau guna rear wheel drive saja. Sebab tu mostly kereta yang even 400 horsepower pun dah start guna all wheel drive. Tujuan dia adalah untuk distribute power yang ada tu dekat semua tayar. Jadi kereta pun dapat accelerate lagi kuat dan taklah bahaya sangat time drive tu. Jadi kenapa Zenvo jadikan TSR-S ni rear wheel drive tu saya tak berapa faham lah. Cuma satu sebab yang saya boleh fikirkan adalah nak jimat berat. Sebab sistem all-wheel drive tu memang akan tambah banyak berat pada kereta. Okey, sekarang jom kita tengok pasal apa yang menarik sangat tentang Zenvo ni. Dan of course, benda ni tak lain tak bukan adalah dia punya spoiler dekat belakang tu. First kali, spoiler dia memang sangat besar. Dan kita tahu yang spoiler ni merupakan satu komponen aero yang tujuan dia tak lain tak bukan adalah untuk tekan kereta ni ke bawah supaya dia melekat dekat atas jalan. Bila kereta tu melekat atas jalan, baru kita boleh ambil corner dengan laju kan. Dan ramai orang tak tahu yang dekat sebuah kereta tu, spoiler ni sebenarnya dia bekerja bersama dengan komponen aerodinamik yang lain dari depan kereta tu sampailah ke belakang. Dan untuk dapat downforce ni, bukan semestinya kita letak je spoiler tu terus kereta kita dapat downforce tau. Spoiler ni kalau ikutkan, untuk setiap kereta design dia akan berbeza sebab bentuk kereta kita tu dari depan sampai ke atas sampai ke tepi memang berbeza-beza. Jadi pattern udara yang lalu ni berbeza-beza untuk setiap model kereta. Maknanya spoiler yang betul mesti match dengan pattern udara yang betul. Dan kalau betul-betul padan,
barulah downforce ni akan bertambah tanpa kita upset balance kereta ni. Jadi kalau kita tengok kereta Zenvo ni, memang aero component ni dari depan agak lengkap lah, sebab kita dah nampak air scoop yang agak besar dekat atas hood tu, dan kalau tengok belah bawah pula diffuser dia cukup besar. Jadi memang akan ada Venturi effect yang seolah-olah sedut kereta tu ke jalan untuk tambah downforce. Dan wing yang besar ni pun of course lah akan bantu sekali. Dan tujuan diorang buat spoiler atau wing ni boleh bergerak mengikut Zenvo adalah supaya dia dapat balancekan load antara tayar kiri dengan tayar kanan belakang kereta tu waktu tengah turn in. Contohnya kalau kita ambil corner ke kanan, waktu corner tu load akan banyak dekat tayar kiri kan. Jadi wing ni pun dia sengit juga supaya load tu pindah sikit ke tayar belah kanan. Jadi kata diorang, kalau load ni sekata, lagi banyaklah grip yang kereta ni ada untuk corner. Jadi kalau korang perasan, konsep dia sebenarnya lebih kurang sama dengan anti-roll bar. Anti-roll bar ni pun kita gunakan untuk balancekan load kiri dengan kanan juga. Perkara mendalam pasal anti-roll bar ni saya dah ceritakan dalam video ni. Kiranya secara ringkas, spoiler yang boleh bergerak-gerak ni bukanlah dia akan tambah downforce, tapi dia macam nak distribute downforce tu antara tayar belakang kiri dengan kanan. Dan dekat sinilah datang isunya. Kenapa tak guna anti-roll bar saja kan? First sekali, dari segi design memang nampak menonjol lah, tapi dari segi function masih tak terbukti kereta ni boleh corner lebih laju dari kereta lain. Data simulation pun kita tak dapat tengok. Dan bila kita ubah balance kiri kanan macam ni, nak tak nak overall balance kereta tu pun akan berubah. Sebab downforce ni dia tak bertambah tau. Downforce depan tetap sama, tapi downforce belakang, distribution dia dah lain lah antara dua tayar tu. Jadi driver akan kena adjust cepat. Kalau tak, kereta mungkin oversteer atau understeer. Maknanya balance akan sentiasa berubah, dan kalau tak pandai handle dengan power yang banyak gila macam ni, habislah kereta tu. Satu lagi masalah dengan design yang banyak bergerak ni adalah dia punya reliability. Wing tu memang tugas dia untuk generate downforce, jadi mesti banyak load dekat situ kan. Dan load ni pula ditanggung oleh hydraulic yang gerakkan wing tu. Jadi timbul isu benda ni boleh tahan berapa lama. Lepas tu macam biasalah, mesti kena ada dedicated system untuk gerakkan wing ni pula. Jadi walaupun nampak macam wing yang boleh bergerak dengan ganas ni satu idea yang inovatif, cuma dari segi engineering dia saya tak nampak macam mana dia boleh bantu performance kereta ni. Ini saya cakap tanpa menafikan yang kereta ni memang power. Cuma kalau kata wing tu tak bergerak pun, dia tetap power jugalah. Cuma satu benda yang kita tak dapat nafikan adalah disebabkan kereta ni ada wing yang pelik macam ni, dia dah jadi sangat terkenal di seluruh dunia. Maknanya dari segi PR, Zenvo ni memang cukup hebat lah. Tapi kereta ni pun agak baru lagi launch, jadi memang tak banyak lagi atas jalan. Jadi memang sangat unlikely lah untuk kita jumpa kereta ni dekat atas jalan dekat Malaysia. Tapi tak mustahil lah, mana tahu orang Malaysia beli kan. Dapatlah kita tengok wing dia. Jadi korang rasa lah kan, betul ke wing ni ada function ataupun lebih kepada gimmick saja? Jangan lupa tinggalkan komen anda di bawah. Dan kalau anda dapat belajar something dari video ni, saya hargai sangat kalau anda dapat bantu channel ni dengan 2 klik. Klik butang like dan klik butang subscribe. Jumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum.